Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ingin membentangkan sebuah tajuk berkenaan zakat. Zakat termasuk dalam 5 rukun Islam. Dari situ kita tahu zakat ni adalah penting dalam menegakkan syariat Islam. Zakat juga merupakan ibadah seperti ibadah yang lain, macam puasa, solat dan lain-lain. Seterusnya kita tengok dekat slide ni belah kiri atas sekali, iaitu definisi zakat. Definisi zakat dari segi bahasa ialah bertambah atau bersih. Dari segi istilah pula iaitu kadar yang tertentu dari sebahagian harta yang tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Seterusnya hikmah pensyariatan zakat. Yang pertama, menanam rasa murah hati dan menghilangkan rasa bakhil dari dalam diri. Bila kita mengeluarkan zakat, bermaksud kita mengeluarkan harta kita. So dari situ kita dapat menjauhkan diri kita daripada sifat kedekut, sifat tamak dan lain-lain. Yang kedua, menguatkan hubungan di antara umat Islam. Bila si pemberi zakat ni mengeluarkan harta, dan harta itu akan disalurkan kepada asnaf. So orang yang susah pun akan dia akan menguatkan hubungan antara umat Islam, antara orang yang memerlukan dan orang yang memberi. So yang ketiga, memberi jaminan kepada masyarakat Islam supaya terselamat dari kemiskinan. Apabila kalau semua orang melakukan kewajipan berzakat, so walaupun umat Islam yang dalam kesusahan pun, diorang akan dapat juga duit zakat tu. So Islam ni menjamin diri daripada kemiskinan. Hukum tidak mengeluarkan zakat mengikut jumhur ulama. Sesiapa yang menidakkan kewajipan zakat ni, so dia akan dijatuhkan hukum kafir. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ada 5. Yang pertama adalah Islam. So wajib berzakat kepada seluruh umat Islam, tidak wajib berzakat kepada orang kafir. Orang kafir tak wajib zakat. Seterusnya, cukup nisab. Nisab ni maksud dia jumlah dia, kadar jumlah dia. Maksudnya apabila telah cukup kadar jumlah yang ditetapkan, maka wajib berzakat. Lepas tu cukup haul. Haul ni adalah tempoh. So apabila cukup tempoh, wajiblah kita berzakat. Kita tengok pula pada harta yang wajib zakat. Yang pertama, emas dan perak, itu mata wang. Contoh dia macam dinar, dirham, jongkong, ataupun emas dan perak tu sebagai perhiasan, wajib dizakatkan. Yang kedua, binatang ternakan. Binatang ternakan ni tak semua binatang ternakan yang perlu wajib zakat. Dia 3 ni je: unta, lembu dan kerbau dan kambing. Dan lain tu itik ke, angsa, tu tak perlu pun zakat. Yang ketiga, tanaman dan buahan. Sama juga macam binatang ternakan, tak semua tanaman dan tak semua buahan perlu dizakatkan. Tanaman dan buahan yang perlu dizakatkan adalah makanan asasi. Lepas tu boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Contoh tanaman yang perlu dizakat, contoh dia macam kalau kat Malaysia, padi, sebab dia adalah makanan asasi orang Malaysia. Macam buahan, contoh macam dekat negara Arab macam kurma, kismis, dia boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Yang keempat, barang perniagaan. So dimiliki akad dari kedua belah pihak dan tidak secara warisan atau wasiat, diniatkan untuk akad semasa berniaga berterusan sehingga setahun. So perniagaan, untuk perniagaan semua tu, kalau dah cukup haul, dah cukup nisab, kena zakat. Yang kelima, galian dan harta karun yang mempunyai kadar dan masa zakat yang berbeza dari emas dan perak biasa. So macam nombor 1 tu emas dan perak, tapi dia berbeza dengan nombor 5 ni. Nombor 5 ni adalah harta galian. Tengok bawah tu, syarat golongan yang menerima zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak mampu bekerja bagi fakir dan miskin. So maksud dia memang dah tak mampu nak bekerja, so layaklah dia menerima zakat. Yang ketiga, tidak menjadi tanggungan wajib bagi pengeluar zakat. Seterusnya, golongan yang menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ni bermaksud seseorang yang mempunyai harta yang untuk diri sendiri dia pun tak cukup. Yang kedua, miskin. Miskin ni pula, dia mempunyai harta cukup untuk diri dia, tapi harta dia tu tak melebihi lah untuk keperluan diri dia sahaja.
Yang ketiga adalah hamba. Yang keempat, gharim. Gharim ni adalah orang yang berhutang untuk meneruskan hidup dia. Yang nombor 5, mu'allaf, iaitu orang kafir yang memeluk Islam. Nombor 6, fi sabilillah. Nombor 7, musafir. Dan akhir sekali nombor 8, amil zakat. Amil zakat ni adalah individu yang memungut dan mengagihkan zakat. Seterusnya, cara pengagihan zakat. Pertama, jika semua golongan layak penerima zakat wujud, so maksudnya kalau semua asnaf ni ke-8 asnaf wujud, dibagikan dengan sama rata, kecuali amil, dibagikan mengikut upah yang setimpal dan sebelum agihan dibuat untuk golongan lain. Maksudnya amil ni dia akan mendapat upah terlebih dahulu, tapi kadar dia tak samalah seperti asnaf-asnaf yang lain. Seterusnya, jika satu golongan tidak wujud, diagihkan kepada golongan yang wujud sahaja. Contoh macam hamba tak wujud. Pada zaman sekarang hamba tak ada. Tapi kita hanya agihkan kepada asnaf-asnaf yang lain. Seterusnya, jika terdapat lebihan dari keperluan sesuatu golongan, lebihan tersebut dikembalikan kepada golongan lain. Tidak syarat disamakan pembagian bagi setiap individu yang layak menerima zakat dalam satu golongan. Dan akhir sekali, bilangan minima yang perlu diagihkan pada setiap golongan adalah 3 orang. Kita tengok slide yang kedua. Kadar zakat yang belah kiri ni. Tengok yang belah kiri ni ada kambing, unta dan lembu. Yang ni adalah zakat penternakan. So, kadar zakat bagi zakat peternakan ia berbeza-beza. Kambing berbeza, unta berbeza, lembu berbeza. So, kita tengok kambing. Untuk kambing, jika peternak tu ada 40 hingga 120 ekor kambing, kadar zakatnya adalah seekor kambing genap 2 tahun ataupun seekor biri-biri genap setahun. Berikutnya, jika ada 120 ekor kambing hingga 200 ekor kambing, kadar zakat dia adalah 2 ekor kambing atau 2 ekor biri-biri. Kalau 201 hingga 300 ekor kambing, kadar dia adalah 3 ekor kambing atau 3 ekor biri-biri. So, kalau lain sekali, kalau peternak dia ada 301 ekor dan ke atas, dia kadar zakat dia setiap 100 ekor, seekor kambing atau biri-biri. So, sama juga macam untuk unta dengan lembu, macam tu lah kita kena tengok berapa dia punya nisab dia. Kalau unta dia ada 5 hingga 9 ekor, kadar zakat dia adalah seekor kambing 2 tahun atau biri. Sama juga macam kambing tu. Cara pembacaan dia sama. Seterusnya, zakat pertanian. Dia punya nisab dia 5 wusq setelah dibersihkan atau dikeringkan, iaitu bersamaan 363 gantang, iaitu bersamaan dengan 1300 kg. So, apabila cukup dia punya nisab 1300 kg ni, barulah dikenakan zakat. Kadar yang wajib dikeluarkan ialah 1/10 jika tidak disiram, dan jika disiram adalah 1/20. Diwajibkan jika tanaman telah masak sebahagiannya. Wajib dikeluarkan tanaman sebagai zakat kecuali jika ada keperluan. Kalau tengok poin nombor 2 tu, kadar yang wajib dikeluarkan ialah 1/10 dan ada satu lagi 1/20. Dia ada 2 jenis, iaitu jika disiram ataupun tidak disiram. 1/10 tu tidak disiram tu maksud dia kalau pertanian tu hanya menggunakan air hujan ataupun air daripada sungai. Tu 1/10. Yang 1/20 tu adalah jika disiram tu maksud dia disiram secara orang siram, memang betul-betul siram. Tak menggunakan air hujan semata, memang orang tu siram. Tak kisahlah guna alat ke apa ke, macam tu. Seterusnya, perniagaan. Dia punya nisab dia 85 gram emas dan kadar wajibnya 2.5%. Seterusnya, modal pusingan dan keuntungan wajib dikeluarkan zakat. So, walaupun modal untuk roll balik tu pun modal, wajib juga untuk berzakat. Lepas tu, alatan pejabat dan barangan yang tidak dijual dikecualikan. Maksud dia alatan pejabat, apa yang ada kat pejabat, ada mesinnya macam kerusi, meja, mesin-mesin, alat tulis yang digunakan sebagai alat pejabat, tu dikecualikan zakat. Zakat dikeluarkan dengan mata wang. So, maksud dia
hanya keuntungan dan modal pusingan pun termasuk juga perlu dizakatkan. Seterusnya, galian emas dan perak. Nisabnya mengikut nisab emas dan perak. Zakatnya 2.5% dari keseluruhan hasil. Zakat dibayar sejurus setelah dikeluarkan. Okay, kita tengok yang emas dan perak mata wang pula. Bawah ada nisab emas 20 mithqal bersamaan dengan 85 gram bersamaan dengan RM15,470. Kurungan tu 182 gram rujuk harga emas semasa. Nisab perak pula kalau 200 keping bersamaan 595 gram, iaitu bersamaan dengan RM1517.25. Okay, RM2.55 gram. Lepas tu rujuk harga semasa. Dia akan berubah mengikut harga semasa. Okay, kadar wajib dia keluarkan zakat ialah 2.5% dari nilai emas dan perak yang dimiliki. Okay, yang atas tu kalau emas 20 mithqal, kalau perak 200 keping, tu adalah nisab dia. So kalau cukup nisab, kadar wajib dikeluarkan zakat adalah 2.5% daripada nilai dia. Sekarang kita tengok yang belah kanan ni, zakat harta yang bercampur. Zakat harta yang bercampur ni bermaksud harta yang wajib zakat tu dimiliki oleh dua orang ataupun lebih, disatukan untuk tujuan perkongsian ataupun tujuan seumpama dengannya. Bahagian harta yang bercampur ada dua. Yang pertama adalah harta bercampur secara nyata atau bercampur secara bersama. Maksudnya adalah dua orang yang layak mengeluarkan zakat mempunyai harta yang sama jenisnya, cukup nisabnya atau lebih dan genap setahun. Yang kedua adalah pencampuran bergabung atau pencampuran secara zahir. Maksudnya adalah dua orang yang masing-masing memiliki nisab harta tidak dikongsikan, namun kedua-dua harta dicampur dalam bentuk gabungan sahaja. Ia dilihat tidak bercampur secara nyata, malah berasingan. Zakat hutang pula, kaedah asal orang yang mempunyai harta dan dipinjam oleh orang lain, dia wajib mengeluarkan zakat bagi semua harta tersebut jika telah cukup nisab dan haul. So maknanya orang yang memberi hutang tu, jika hutang tu cukup nisab dan haul, dia wajib keluarkan zakat. Tapi kalau harta tersebut tidak dapat dibayar balik oleh orang yang berhutang, kalau macam contoh orang yang berhutang tu dalam kesusahan, maka tidak wajib zakat ke atas hutang tersebut. Namun zakat perlu dibayar mengikut tahun sebelumnya setelah harta tersebut diperolehi. Dan akhir sekali adalah zakat fitrah. Macam yang sedia maklum, zakat fitrah adalah zakat time bulan Ramadan. Okay, zakat fitrah maksudnya adalah kadar tertentu yang wajib dikeluarkan setelah terbenam matahari pada hari akhir Ramadan dengan syarat-syarat tertentu bagi setiap mukallaf dan orang yang berada di bawah tanggungannya. So bagi setiap mukallaf pada bulan Ramadan wajib dibayarkan zakat fitrah dan beserta orang di bawah tanggungan orang-orang mukallaf tersebut. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijrah bersama dengan kewajipan puasa. Seterusnya, syarat wajib zakat fitrah adalah Islam, tenggelam matahari pada hari akhir Ramadan dan mempunyai lebihan harta untuk makanan pembantu rumah jika diperlukan. Wallahu a'lam.